Saya tak mau ada walaun dan saya tak mau ada malanon. Saya tak tahu apa berlaku dalam politik. Tapi saya fikir itulah ucapan yang paling keras yang lahir setakat ini daripada seorang pemimpin Islam. Secara peribadi, saya bukan penyokong Datuk Seri Anwar dalam kes politik Malaysia. Tapi secara peribadi, saya menganggap semalam adalah ucapan yang paling berani daripada seorang yang memiliki kuasa sebagai pemimpin. Ucapan-ucapan daripada NGO, daripada apa, setakat ini kita boleh kata banyak yang dah bercakap. Tapi pemimpin negara Islam yang mengeluarkan pernyataan paling keras adalah Datuk Seri Anwar. Dan saya fikir kata akan ada risiko. Semalam saya share dengan saudara, orang dah mula, gerakan tempatan telah mula memperlekehkan apa yang saya sebut sebagai finance Twitter. Saudara dah share bagaimana finance Twitter yang berpangkalan di Malaysia mula mengkritik kenapa Perdana Menteri nak ambil langkah menyokong Palestin, menuduh dengan menyokong Palestin hari ini adalah menyokong Hamas, menyokong teroris. Kenapa nak menggunakan bantuan 1 juta dana daripada duit negara? Kenapa tak guna duit orang Islam dalam bentuk zakat? Berarti secara domestik juga, Perdana Menteri akan mengalami masalah, dia akan dibenci oleh kumpulan-kumpulan yang tak mahukan negara ini menjadi sebuah negara juara Islam. Itu domestik. Secara antarabangsa akan ada. Tapi saya fikir, Perdana Menteri tak ada pilihan yang lain. Kalau kita nak memikirkan tentang politik dan ekonomi sebagai unjuran utama, sampai bila pun kita akan menjadi bangsa yang tidak beragama. Berarti agama hanya ada di atas sejadah. Agama tak akan menjadi polisi negara. Saya dah dengar semua ucapan. Malam pagi tadi je baru saya habiskan bangun untuk tengok sidang akhbar bersama oleh Menteri Luar Jordan, oleh Menteri Luar Mesir, oleh Menteri Luar Qatar dan satu lagi oleh Menteri Luar Arab Saudi. 4 Menteri Luar ni buat kenyataan bersama. Selepas mereka rasa resolusi yang dikeluar mesyuarat perhimpunan Majlis Keselamatan sebagai sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ini mereka buat kenyataan lain. Kenyataan bersama sebagai protes 4 buah negara Arab tak gembira dengan keputusan Majlis Keselamatan. Saya tengok ucapan semalam sangat luar biasa. Jadi soalan tadi saya nak bandingkan, saya kata Datuk Seri Anwar lah sekarang yang mengeluarkan pernyataan yang paling keras, yang menyebut bahawa serangan ke atas ini sebagai satu kegilaan, yang menggambarkan kata Malaysia tak akan berdiam diri. Akan ada risiko kerana menentang Israel tak sama macam mana kita bersuara pada zaman-zaman dulu, pada period-period dulu. Saya tahu Dr. Mahathir sangat konsisten, tetapi ancaman keselamatan, ancaman ekonomi dan juga ancaman ke atas gangguan politik domestik tak seteruk tu, kerana waktu itu adalah waktu di mana Yahudi tidaklah berada dalam bentuk tatanan sekarang. Mereka lebih kuat. Mereka memiliki 80%, 3 trio Yahudi yang diketuai oleh George Soros memiliki 80% saham dalam 500 syarikat terutama yang disenaraikan di dunia. Jadi pembulian dan pembantaian ekonomi boleh dibalas pada bila-bila masa. Berarti ketika Datuk Seri Anwar menyampaikan ucapan, dia sedar bahawa kemungkinan orang yang mahu menjatuhkannya dan mereka yang datang daripada kumpulan anti-Islam akan menggunakan benda ni. Lepas tu saya tengah berfikir dan minta saudara berhati-hati bahawa kita bimbang kerana sokongan kita pergi ke atas Palestin dalam bentuk yang sangat solid melalui seorang Perdana Menteri. Kita takut dia mencetuskan isu resis dan religius dalam negara kita. Ucapan semalam saya fikir kata, saya harap masyarakat bukan Islam tidak memancing ucapan semalam. Kerana orang Islam berada dalam keadaan yang sangat-sangat marah sekarang. Berarti kalaulah ada rangsangan domestik yang cuba menggambarkan pendirian Islam kita semalam sebagai satu yang akan merugikan mereka kerana mereka bukan Islam, mereka tak mahu terbabit dan mereka kata ini merugikan ekonomi. Hati-hati. Kerana anda mungkin memancing kemarahan orang Islam yang sedang mencari tempat untuk melepaskan marah. Jangan buat perkara yang tak perlu. Sebab tu saya kata the finance Twitter tu, pastikan. Saya rasa tak heran kenapa KKD tak tutup the finance Twitter. Kementerian Komunikasi dan Digital, YB Fahmi patut tutup finance Twitter kerana statement tersebut berbau sangat keras ke atas religius. Sangat bersifat resis. Itu yang saya fikir kata ucapan tu semalam memberi gambaran. Setakat ni Datuk Seri Anwar peneraju dari segi vokal ni. Tapi saya tahu beliau telah berjumpa dengan ramai pemimpin, mereka mungkin akan mengurangkan suara kerana mereka berada paling dekat. Jadi mereka boleh melancarkan strategi bantuan. Mereka ada banyak tunai. Mereka boleh melaksanakan strategi bantuan. Maka saya fikir ada strategi. Speakernya kali ini adalah Datuk Seri Anwar. Manakala kumpulan yang akan menyusun bantuan, yang ada dana banyak akan datang daripada Arab Saudi, akan datang daripada Qatar, akan datang daripada Mesir, akan datang daripada Turki. Berarti saya rasa pembahagian kuasa dah ada di kalangan 5 orang ni. Saya rasa secara tidak langsung Datuk Seri Anwar telah dilantik sebab dia balik daripada jumpa semua ni dalam sidang ASEAN GCC dan dia buat lawatan khusus pergi ke Turki. Berarti dia ambil mandat, saya akan bersuara. Berarti negara lain akan mengambil mandat menyusun strategi bagaimana bagi memungkinkan kita mengatur cara bekerja. Berarti sekarang ni kena buat cara teratur. Kalau semua orang nak berucap jadi susah. Berarti note yang rendah dimainkan oleh Saudi, note yang rendah dimainkan oleh Qatar, note yang paling rendah dimainkan oleh Mesir dan note yang rendah dimainkan oleh Turki bagi membolehkan mereka berada dalam pintu perundingan. Sama ada untuk membantu misi kemanusiaan, untuk mendesak lebih banyak bantuan perubatan, lebih banyak bantuan diberikan.
untuk membolehkan mereka segera dapat menyalurkan bantuan. Mereka tidak boleh memusuhi Israel secara nyata. Kerana Israel akan kata stop bantuan kerana dia kesan bantuan ini datang daripada Arab Saudi. Stopkan bantuan masuk daripada pintu Rafah kerana Mesir berkompromi dengan negara-negara Arab yang sekarang sedang menghina mereka. Berarti kerana kita tak berada dalam garis tu, maka the speaker, maka Datuk Seri Anwar ni dilantik, kamulah yang menentang. Sebab kami akan bekerja. Kalau kami mengisytiharkan juga perang yang sangat garang ke atas mereka, berarti nanti kita akan ada masalah untuk menjalankan misi bantuan untuk menghidupkan semula Gaza yang sedang teruk diancam. Saya ucap tanya, secara peribadi, saya bukan penyokong Datuk Seri Anwar dalam politik Malaysia, tapi secara peribadi, dia sedang memimpin suara yang paling vokal dalam menentang Palestin. Jangan bawa isu peribadi tuan-tuan, semalam tak boleh masuk, apa tu tak ada. Itu bukan masalah kita sedang bercakap sekarang. Kita sedang bercakap adalah masalah untuk melihat keadilan untuk diletakkan pada tempatnya. Saya meletakkan keadilan pada tempatnya bahawa Dr. Seri Anwar telah memimpin, menjadi orang yang saya fikir dalam pertemuan dia dengan semua pemimpin ni, kerana Malaysia berada dalam keadaan paling jauh daripada risiko. Maka suaranya akan datang daripada Malaysia. Negara-negara Arab nak mengatur bantuan, nak mengatur perkara-perkara yang pada waktu sekarang ni mereka tak boleh mencemarkan hubungan mereka dengan Amerika, dengan sekutu-sekutu Barat pro-Israel, supaya mereka masih boleh berunding untuk meredakan sokongan, untuk mengurangkan kosongan, ataupun untuk memihak Amerika, untuk meminta Amerika mendesak Palestin untuk berundur atau tidak tu membunuh orang Palestin. Jadi pembahagian kuasa strategik ni ada. Ini adalah zaman-zaman era pemimpin moden. Maka secara strategiknya Datuk Seri Anwar yang sekarang kaitannya dengan ucapan dia sejak balik dan ucapan dia pada perhimpunan malam tadi, saya fikir inilah pendirian yang paling keras daripada pemimpin negara. Saudara jangan samakan dengan NGO. Saya berucap wah dekat dataran tu, dia tak sama dengan ucapan seorang ketua negara. Kerana seorang ucapan ketua negara akan mewakili pandangan negara tu. Berarti dia akan ada interaksi antara negara. Tapi saya fikir kesan ekonomi akan minimal. Kerana Barat pun faham bahawa dalam keadaan sekarang mereka lebih bimbang. Iran, mereka lebih bimbang kerana Iran pula dah ada hubungan diplomatik dengan Saudi. Mereka lebih bimbang pendirian Qatar. Mereka lebih bimbang sama ada akan terbentuk rantaian untuk membentuk kembali apa yang dipanggil sebagai kekuatan serantau. Kerana dalam perang tahun 67 yang dipanggil perang 5 hari Arab Israel ataupun perang Ramadan pada tahun 1973, negara Arab ni bergabung memerangi Israel. Itu saya boleh bagi pandangan pada tuan-tuan. Ni yang walanon apa dia panggil on ni, jangan masuklah komen. Saya bercakap adalah ikhlas daripada hati saudara. Kalau saudara komen dengan niat yang buruk, itu saudara tanggung.